الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمدا لك يا الله صلاة وسلاما عليك يا رسول الله ويا حبيب الله ويا خليل الله أشهد أنك رسول الله أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة إن أريد إلى الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang mengetahui. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu mengira Allah membiarkan kamu menyebut aku telah beriman kepada Allah sedangkan kamu belum lagi diuji oleh kami, kata Allah. Shadaqallahul azim. Surah Al-Ankabut ayat pertama dan ayat yang kedua. Yang simulakan sahibul muhtaram usi majlis pada program ceramah dunia diuji syurga dinikmati pada malam ini, usi surau Haji Saad, Kampung Teluk, Bukit Mertajam. Tuan Imam, Tuan Bilal dan seluruh dan kuasa pentadbir surau, muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati lagi dikasihi sekalian. Dan pertamanya marilah kita manjatkan rasa syukur kehadrat Allah pada malam ini dapat kita berada dan berkumpul di dalam satu majlis perkongsian ilmu. Mudah-mudahan kita semua di dalam rahmat Allah dan juga diberkati. Mudah-mudahan juga kita mendapat pengampunan dosa-dosa yang kita lakukan. Dalam sebuah hadis Nabi ada menyebut wa innal malaikah la tad'u ajnihataha. Kita berada dalam majlis ilmu, kata Rasulullah, malaikat juga turun daripada arasy bersama dengan kita dan bertindih-tindih sayap kepak malaikat walaupun kita tidak nampak. Untuk apa? Untuk bersama dengan kita semua, di mana majlis ini menyebut nama Allah dan juga menyebut nama Rasul. Maka dibentangkan ajnihah, yakni yang dikatakan sayap kepak malaikat, yang dimaksudkan oleh ulama iaitu kehebatan. Jadi kita ada di dalam majlis ilmu ni, para hadirin sekalian, ialah bersama dengan para malaikat Allah, makhluk yang kita tidak nampak. Maka malaikat juga doa dan mengaminkan segala doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua di dalam barakah, di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, ini kali pertama saya di surau Haji Saad tadi, dan alhamdulillah kehadiran malam ni pun nampak ramai, tak kurang 1000 orang ada, nampak tuan. Masuk jin dengan malaikat yang hadir malam ni, insya-Allah. Mudah-mudahan kita memikirkan hari ini soal hidup yang kita sedang berada di atas muka bumi. Bila disebut tentang dunia, maka dunia ini menjadi pentas ujian. Membezakan ujian itu sama ada ujian besar ataupun ujian yang kecil. Lagi kita berjuang dan terus berjuang atas nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berhenti ujian Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya pelajar-pelajar mereka berada di satu dewan untuk menghadapi peperiksaan, maka mereka perlu ada alat-alat untuk menjawab daripada kertas soalan yang diberi.
Peralatannya di antara apa dia? Kita kata pen, pensel, rubber dan seumpama dengannya, untuk menjawab soalan yang diberikan di dalam kertas peperiksaan. Maka begitulah kita dunia. Yang Allah uji kita, maka kita ada peralatan yang kita perlu hadapi ujian tersebut. Di antara kata ulama, Syekh Dr. Sharaf Al-Qudah, pengarang kitab Al-Hidayah Nubuwah lil Qalbi, petunjuk nabawi bagi hati, tuan kita menyebut di antara alat yang kita gunakan untuk hadapi ujian di atas muka bumi ini, di antaranya ialah ilmu. Kemudian kita gunakan ujian yang kita hadapi hari ini dengan iman yang ada. Kemudian kita hadapi lagi ujian yang Allah berikan pada hari ini, tak kali ini, iaitu dengan amal-amal yang saleh. Dan begitu juga kita memanfaatkan segala bentuk ciptaan Allah, panca indera, al-jawarih, mata kita, telinga kita, lisan kita, tangan, kaki, kesemuanya ini merupakan alat-alat ujian yang kita hadapi pada waktu ini. Jadi bila mana kita jadi orang yang berilmu pengetahuan, orang yang ada ilmu, maka lagi besar ujian yang mereka akan hadapi, ujian yang maha hebat. Dalam hadis Nabi menyebut asyaddun nas bala'an al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amsal fal-amsal, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Rasulullah, manusia yang paling berat diuji ialah siapa dia? Daripada kalangan al-anbiya, para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita lihat bagaimana bumi anbiya Palestin diratah, diganyang oleh puak-puak Yahudi Zionis. Ujian terhadap nabi daripada kalangan bangsa Israel. Israel ni nama ataupun disebut bahasa Yahudi. Isra maksud dia hamba, Il maksud dia Tuhan Allah. Jadi bila cantumkan Israel, maksud dia hamba Allah. Itu yang kita sebut kalau boleh Yahudi. Kalau Israel ni, dia adalah nabi bermula daripada Yaqub, maka bawa kepada Yusuf dan sebagainya, sampailah kepada Nabi Isa alaihi salam. Baik, maka kita lihat ujian Nabi Bani Israel dibunuh oleh puak Yahudi ni bukan baru ni. Keganasan yang dilakukan oleh puak Yahudi ni sejak sekian lama lagi. Nabi mereka, kata Ibn Qayyim Al-Jauzi, sehari puak Yahudi ni boleh bunuh Nabi bangsa Israel seramai 70 orang. Sehari mereka boleh bunuh Nabi mereka. Baik itu, kita tak heran hari ni mereka bunuh umat Islam. Sebab kerana apa? Sejak dahulu lagi perasaan cemburu, iri hati terhadap umat Islam. Cubaan untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berlaku sewaktu Nabi ziarah kampung Yahudi Bani Nadir. Mereka mahu menghempapkan batu daripada atas bumbung, tetapi Allah lindung, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selamat. Dan pernah juga Rasul sallallahu alaihi wasallam diracun dalam masakan kambing waktu tu Nabi pergi ke tempat Yahudi Khaybar. Dan Nabi dah masukkan kambing dan sup, yang kalau kita katakan sup macam itulah masakan tadi, ke dalam mulut. Jibril beritahu, wahai Muhammad Rasulullah, muntahkan balik apa yang dah kamu telan daripada masakan. Di situnya mereka meletakkan racun tujuan untuk membunuh Rasulullah. Ini cubaan daripada puak Yahudi terhadap baginda Nabi SAW. Kenapa? Kerana mereka hasad, dengki, yang Nabi sebut penyakit, iaitu watahassud hatta yakunal bari. Mereka hasad, mereka dengki terhadap Islam. Mereka tahu kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Sebab itu mereka sampai dulu ke Yathrib sebelum Rasulullah hijrah daripada Mekah. Kononnya seumpama nak meraihkan kedatangan Nabi SAW, rupa-rupanya sebalik berlaku. Mereka memusuhi Nabi
Bani yang disebut Yahudi, kaum Bani Nadir, Bani Qunaiqah, Bani Quraizah. Akhirnya tiga-tiga ni dihalau oleh Nabi daripada bumi Yathrib Madinah. Mereka pergi ke Khaybar, dan berlakulah satu peperangan yang dinamakan peperangan Khaybar, dan akhirnya mereka tewas dan kalah. Membuat-buat kemarahan mereka, membuat-buat mereka memusuhi Islam sampailah hari ini. Yang kata cabaran Nabi Rasul Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan tadi daripada kalangan bangsa Bani Israel, Nabi Bani Israel Yaqub. Nabi Allah Nuh AS ujian hampir 1000 tahun Nabi Allah Nuh bawa Islam. Pada waktu itu pada kaum, ada riwayat kata hanya 20 orang sahaja yang menerima dakwah Nabi Allah Nuh sepanjang tempoh hampir 1000 tahun, 950 tahun. Allah tuan-tuan, bukan senang hari ni kita nak ajak orang pergi masjid. Tapi kalau nak ajak orang tengok filem Hindustan, yang ni mudah tuan-tuan. Yang ni mudah. Hamko hami sucuralo, yang ni mudah. Dilmin kahin tum cupa lo ho 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 ho. Macam nak terkeluar tak hidung nyanyi lagu tu. Ni yang kata Bollywood ni, Hindustan, yang ni no problem. Bola no problem. Nyanyi no problem. Susah ke bola? Nampak? Orang cari tiket, sanggup beli. Dia saya kata 10, 20, 50 ringgit. 200 pun orang sanggup beli. Semata-mata kerana apa? Minat tengok bola. Kuliah ceramah, bukan bayar pun. FOC, free of charge. Berapa ramai yang boleh hadir? Ni tambah sikit lah. Tadi berapa? 500 ke 1000. Ni tambah lagi ni tuan-tuan. Nampak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita rasa hari ni kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah memilih kita daripada kalangan, mudah-mudahan seumpama golongan awal di Mekah, as-sabiqunal awwalun, golongan awal yang Allah beri hudan, petunjuk, hidayah. Seolah kita rasa macam ibu-ibu sekalian, ibu-ibu seumpama Sumayyah binti Khayyat. Ujian Sumayyah bersama dengan ahli keluarganya. Yasir suaminya turut dibunuh oleh puak musyrikin. Ammar anaknya diseksa, kan tetapi tidak dibunuh oleh mereka. Pasangan sejoli yang mempertahankan akidah Islamiyah Rabbaniyah akhirnya mati dengan seksaan yang dilakukan oleh puak musyrikin pada waktu itu di Mekah. Nabi sempat membisikkan kepada telinga mereka, Sumayyah, Yasir, sesungguhnya kamu ahlul jannah, dakhalal jannah. Nabi beri jaminan. Nampak bagaimana kesabaran mereka, bagaimana teguhnya iman, mantapnya iman mereka, yang ketika itu sedang diseksa oleh puak musyrikin kafir Quraisy. Nabi membisikkan di telinga mereka, ahlul jannah, ahlul jannah, kamu adalah ahli syurga, kamu adalah ahli syurga. Walaupun getir ujian yang diterima oleh keluarga Sumayyah binti Khayyat, pulangan keuntungan hasilnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah, tak terhingga syahidnya mereka di dunia. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, kata Allah. Ali Imran ayat 169. Apa maksud? Jangan kamu menyangka mereka yang mati syahid itu mati, tetapi kata Allah, bahkan mereka sebenar-benarnya hidup di sisi Allah dalam keadaan hidup yang cukup istimewa, dan mereka mendapat rezeki daripada kami, kata Allah. Inilah cita-cita orang yang beriman. Inilah impian orang yang beriman, kemuncak hidup mereka dalam perjuangan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Tentera-tentera Brigade Al-Qassam, sayap kanan Hamas di Gaza, mereka dilatih menjadi tentera bukan untuk hidup, mereka dilatih menjadi tentera untuk mati. Tetapi tentera Zionis Yahudi laknatullah, mereka dilatih tentera-tenteranya untuk hidup. Ini perbezaan perjuangan Islam. Ketika Nabi SAW pada waktu itu didatangi oleh Abu Talib, ammi, bapa saudara, pak saudara, pak menakan Nabi. Ya Muhammad, aku didatangi oleh pemuka-pemuka pemimpin Arab Quraisy. Mereka minta tolong aku ni supaya bagi advice, nasihat pada hang ni wahai Muhammad. Supaya apa dia? Berhentilah daripada sebarkan dakwah Islam di bumi Mekah. Stop, jangan lagi sebarkan Islam di bumi Mekah. Ni tempat lahir hang ni, Muhammad, di Mekah. Mereka tak boleh dah. Mereka cuba berbagai-bagai cara supaya apa dia? Hentikan dakwah yang kau sebarkan pada hari ini. Tuan-tuan, asal Muhammad Rasulullah seorang menyebarkan satu perkara yang Allah beritahu dah, ja'ul haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Apa maksud? Kata Allah, bila datangnya kebatilan, bila datangnya kebenaran, maka akan lenyaplah segala kebatilan. Sesungguhnya kebatilan, kesesatan itu pasti akan lenyap, kata Allah. Nabi gigih, Nabi berusaha, semuanya itu kerana Allah dan kehendak Allah. Sebab ini peranan sebagai seorang Nabi dan Rasul Allah. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut faminhum man hadallah wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah. Pada setiap umat, kata Allah, kami utuskan seorang rasul. Apa tujuan? Untuk memberi suatu petunjuk hidayah, menyeru kepada manusia agar mereka menyembah Allah. Dan dalam masa yang sama, hendaklah seorang Nabi Rasul Allah memberi tanzir. Ya ayuhan nabiyyu, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira, kata Allah. Wahai Nabi aku, sesungguhnya kamu diutuskan yang pertama untuk menjadi saksi, yang kedua untuk menyampaikan berita gembira, yang ketiga untuk memberi peringatan, tanzir. Maka seorang Nabi Rasul yang Allah utuskan pada setiap umat, juga yang kedua selain daripada seru kepada manusia agar sembah Allah, an ya'budullah, yang kedua peringatan, tanzir, wajtanibut taghut. Kata mufassir, ulama tafsir menyebut taghut, satu maksud dia patung-patung berhala. Yang kedua, taghut adalah segala jenis kejahatan maksiat. Allah menyebut, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, faminhum man hadallah, sebahagian daripada mereka menerima hidayah, petunjuk daripada Allah, dan sebahagian daripada mereka wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah, mereka kekal dalam keadaan kesesatan dan binasa, kata Allah. Ini tugas Nabi Rasul Allah, bukan mudah. Seorang-seorang bawa tentang akidah di awal di bumi Makkah Al-Mukarramah. Tak ada orang pada waktu bersama dengan Muhammad Rasulullah. Lalu Allah beri hidayah, petunjuk kepada Abu Bakar As-Siddiq yang lelaki. Yang wanita Allah bagi pula petunjuk hidayah kepada Khadijah bintu Khuwailid, ibu-ibu sekalian. Kemudian yang kanak-kanak Allah bagi hidayah kepada Ali bin Abi Talib. Bapaknya Abu Talib tidak beriman, anak beriman kepada Allah, sepupu Nabi SAW. Bila mana ditekan, dipaksa oleh puak-puak musyrikin Quraisy, hei Muhammad, kamu berhenti daripada menyebarkan Islam di bumi Mekah. Ujian yang cukup berat. Dia yang kata dunia diuji. Bukan mudah Rasulullah nak kawal orang Mekah daripada membenci, menyerang diri dia. Kerana itu Rasulullah di awal menyebarkan dakwah Islam di bumi Mekah, Rasulullah melakukan dengan secara sir. Maksud dengan secara rahsia. Khawatir, takut orang-orang Mekah, samsing Mekah, mereka menghidu di mana sahaja Muhammad pergi, maka mereka tahu
Kalau diketahui Rasulullah mengislamkan orang ni, pasti mereka akan bunuh. Mereka tidak ada lain jalannya, mereka akan bunuh. Walau bagaimanapun jalan baik ni, walaupun penuh dengan liku dan ujian tuan-tuan, tapi Allah bagi kemudahan. Wa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Setiap kesusahan diiringi dengan kesenangan. Setiap kesukaran diiringi dengan kemudahan. Maka Allah takdirkan dakwah Nabi walaupun berjalan agak slowly, agak perlahan sewaktu awal Muhammad menjadi Rasul Allah. Sewaktu itu bukan mudah Nabi nak menyebarkan dakwah Islam, tetapi Nabi cekal, Nabi kena tabah. Sebab itu dalam Quran dicerita tentang qasasul anbiya. Apa dia qasasul anbiya? Yakni cerita-cerita Nabi dan Rasul yang terdahulu. Ada surah Ibrahim, ada surah Nuh, ada surah Hud, menceritakan tentang Nabi-Nabi yang terdahulu. Wahai Muhammad, lagi teruk mereka menghadapi saat ujian dan dugaan daripada kaum mereka sendiri. Nabi Lut umpamanya, bagaimana dengan kaumnya melakukan suatu perkara yang amat dilaknat oleh Allah, hubungan homoseks, seks sejenis, gay, itu disebut. Bukan mudah Nabi Allah Saleh dengan kaumnya sampai sanggup membunuh unta, mukjizat Nabi Allah Saleh. Bukan mudah kaum Nabi Allah Syuaib dengan kaum yang disebut kaum Madian, menipu di dalam urusan jual beli. Bukan mudah. Begitu juga Nabi Allah Musa dengan kaumnya, dengan Fir'aun, Nabi Isa dengan kaumnya. Kesemua ini Allah cerita dalam Quran. Apa tujuan? Ibu-ibu, tuan-tuan sekalian, tak lain tak bukan untuk mengkhabarkan, memberitahu kepada Muhammad, wahai Muhammad, Nabi yang terdahulu lagi teruk diuji oleh Allah. Nabi Nuh nak dekat 1000 tahun, Rasulullah baru umur 63 tahun. A'mar ummati baina sittin wa sab'in, kata Nabi. Umur umat aku, kata Nabi, ni kita ni akhir zaman, antara 60 hingga 70 tahun. 60 to 70 years old, antara 60 hingga 70. Tuan-tuan, tak panjang umur kita. Umur saya, my age 49 years old, I tell you, I'm still young and I feel young. Rasa macam tu lah, macam rasa muda, tapi memanglah muda lagi, belum 50. Tahun depan 5 series dah. Tak tahulah, kot mati tahun depan, Wallahualam, kot sempat. Sebab mati bukan syarat sakit, mati bukan syarat umur tua dah. Hak yang mati di di Myanmar kan, siapa dia, Izzat ke apa, 28 tahun ya, mangsa pemerdagangan manusia. Ni yang berlaku. Kematian bukan umur nak jenuh tunggu umur 70-80 dah. Ada yang 90 tak mati-mati lagi. Nak dekat 100 umur elok hidup. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi Nabi menghadapi satu saat ujian yang cukup dahsyat. Abu Talib datang kepada Nabi tadi beritahu, wahai Muhammad, cukup dah, tak usahlah sebarkan lagi Islam di bumi Mekah. Mereka minta pesan sangat-sangat kepada abni akhi, kepada anak saudara aku, iaitu yang bernama siapa dia? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim Khalilullah alaihi wassalatu wassalam. Macam orang kampung Ceruk Tok Kun, boleh hafal? Tak tahulah Ustaz, jenuh kami nak hafal. Tu yang kata Nabi SAW keturunan daripada Abdul Muttalib Bani Hashim ni. Hebat bangsawan. Ingat-ingat orang Arab, mereka punya keturunan tadi daripada kaum kerabat Nabi, boleh terima dakwah Nabi? Tak.
Cuma Abu Talib ni bapa saudara Nabi yang cukup-cukup dia menyayangi satu orang anak saudaranya yang disebutkan tadi, Muhammad bin Abdullah. Cukup sayang Abu Talib dengan Nabi SAW. Tapi bukan kerana dia Nabi, tetapi kerana keturunan, ahli keluarga, ahlul bait, dah kita kata macam tu. Jadi Abu Talib hanya menyampaikan kepada Nabi SAW, cukuplah Muhammad, mereka suruh berhenti, aku menyampaikan sahaja. Apa jawab Abu Talib? Apa jawab Muhammad, anak saudara Abu Talib tadi? Kata Nabi bila dengar macam tu, Nabi dengar, Nabi kata apa dia? Wallahi ya ammi, demi Allah wahai pak saudaraku, wahai Abu Talib, law wada'u syamsi fil yamini wal qamara fil yasari ala an atraka hadha amra ma taraktuhu hatta yazharullahu aw ahlaka dunah. Hadis. Nabi kata apa dia? Demi Allah wahai pak saudaraku, pak menakan, kalau sekiranya mereka paksa aku berhenti daripada sebarkan Islam, daripada aku bertugas menjadi Rasul Allah, dengan memaksa, mereka boleh kait matahari, kaitlah matahari dengan galah, kok boleh, dan paksa letakkan di atas tangan kanan aku ni, kata Nabi. Kemudian Nabi kata wal qamar fil yasari, kalau boleh dipekait bulan, qamar dipekait bulan, paksa letak di atas tangan kiri aku supaya aku tinggalkan dakwah Islam. Nabi kata ma taraktuhu, nahi. Tu Bollywood tu tuan-tuan, nahi. Nabi kata pasti tak, aku takkan ikut puak-puak tu. Sehingga Nabi kata sumpah keramat dia, hatta yazharullahu, sehingga aku ni kalau terpaksa bertempur, berperang di jalan Allah, di medan perang, maka aku pasti akan bertempur, berperang demi meneruskan amanah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala ni, seperti mana Nabi-Nabi dan Rasul terdahulu sanggup. Nabi Zakaria digergaji Allah, bapa kepada Nabi Yahya, terbelah dua. Nabi Yahya dipenggal kepala oleh puak Yahudi. Tu yang kata hari ni tuan-tuan, puak Yahudi mereka tak heran. Kita nak cakap apa dia, nak sebut apa dia, tengok ada mereka nak berhenti perang. Ini mereka dah plan dah untuk serang, iaitu peperangan darat. Mereka nak masuk sempadan Gaza. Ini antara yang kalau kita kata berjaya puak Yahudi ni, habis dah Gaza. Mereka nak ceroboh Gaza ni, mereka nak halau orang Islam, umat Islam Palestin. Hak yang bunuh-bunuhlah, cara bunuh. Mereka tangkap, masuk dalam penjara pula. Dahlah Gaza ni satu penjara hidup di dunia yang paling besar. Kalau mereka ceroboh masuk ke Gaza ni, mereka tangkap, mereka tawan ni, seksa macam-macam lah. Yang halau kena halau macam-macam. Akhirnya mereka berjaya menawan Palestin. Gaza ni induk dia. Kalau mereka berjaya Gaza induk, yang lain mereka akan mudah menawan, dan akhirnya mereka akan menguasai sebuah bumi Anbiya Bani Israel. Pusat dakwah terbesar Bani Israel, Nabi-Nabi terdahulu adalah di mana? Palestin. Nabi Allah Ibrahim pun di Palestin. Kubur makam yang disebut di Hebron bersama dengan Nabi Allah Ishaq, anak dia, bersama dengan isteri Nabi Allah Ishaq, Siti Rifqah. Begitu juga Nabi Ibrahim juga di situ yang disebut dengan Siti Sarah, makam kuburnya Siti Sarah. Di mana tempat? Di Hebron. Tak jauh di sebelah sahaja makam Nabi Ibrahim, maka ada makam Nabi Yaqub yang disebut Israel. Yang ni dikawal ketat oleh puak Yahudi. Kalau dah siapa yang pernah pergi ke di Palestin, mereka akan pergi ke tempat ni, nama dia Hebron. Dikawal ketat penjuru di atas. Mereka duduk di menara ni, mereka kawal dengan senjata, memastikan bahawa tidak ada pencerobohan di Masjid Ibrahimi yang di dalamnya ada makam Nabi Yaqub, iaitu yang mereka puja, yang mereka kata itulah Nabi mereka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi bersumpah, kalau tak menang, Nabi kata dalam peperangan, au ahlaka dunah,
maka kami akan musnah binasa yang dimaksudkan yang saya sebut awal tadi, syahid. Kalau tak menang maka kami mati, tapi bukan mati kata, mati syahid. Ini ikrar Nabi SAW. Semata-mata nak menyerah kepada puak kafir, musyrikin. Sorry to say, kami tak akan serah tubuh badan kami kepada puak kafirun ni. Kami tak akan mengalah, Nabi menyebut. Dakwah tetap dakwah yang berjalan, terus berjalan. By hook or by crook, dengan apa cara sekalipun, maka kami nak sampaikan Islam di seluruh dunia. Rasulullah wafat, tuan-tuan, Islam terus berkembang sehingga di bumi Andalusia, hari ini namanya Spanyol. Tahun lepas saya pergi ke Andalusia, duk lawat apa yang disebut Hamra, apa yang disebut nama Cordoba, apa yang disebut dengan berbagai-bagai nama. Tariq bin Ziyad di antara orang yang diamanahkan waktu itu dalam kerajaan Bani Umayyah tahun 96 Hijri, sampai Islam berada di Andalusia, membentuk sebuah negara Islam. Hampir 1000 tahun, tuan-tuan. Hampir 1000 tahun Islam menakluk menjadi kerajaan Islam di bumi Andalus. Tapi apabila umat Islam pada waktu itu, termasuk pemimpin-pemimpin, berbalah, berebut kuasa, dan lalai pula umat rakyat daripada kalangan umat Islam dengan banyaknya hiburan, akhirnya apa yang berlaku? Hampir 1000 tahun Islam bertapak memerintah Spanyol Andalusia, runtuh, musnah. Maka diambil balik kerajaannya daripada kerajaan Kristian. Apa yang ada, tuan-tuan, hari ni Andalusia habis dah. Yang tinggal hanya syarikat travel haji dan umrah Ustaz Datuk Daud Cik Ngah. Itu je lah Andalusia Travel. Itulah yang tinggal. Habis dah, tuan-tuan. Kerajaan Islam Andalusia habis dah, ghaibul ghuyub. Sampai hari ni Spanyol tetap Spanyol, tak jadi Andalus. Apa kita nak cakap hari ni, tuan-tuan? Sebab kita tak jaga betul-betul negara kita. Banyak faktor kegagalan. Akhirnya negara Islam hari ni nampak terpaksa ikut kehendak telunjuk puak-puak Amerika dan sekutunya hari ni. Yang kita menung balik, Allah bagi nikmat kepada pemimpin-pemimpin Islam, tapi mereka lalai, cuai. Kemerdekaan negara Arab juga tak terkecuali daripada pernah dijajah oleh negara Perancis dan sebagainya. Negara kita, tanah Melayu asalnya Portugis, 130 tahun menjajah, daripada tahun 1511 Portugis jajah. Kemudian mari pula tahun 1641 Belanda jajah. Berapa tahun? Paling lama 183 tahun Belanda jajah tanah Melayu. Mari pula 1824 British, Inggeris pula jajah negara kita. Berapa lama? 130 tahun. Mencelah pula Jepun 1941 hingga 1945, 4 tahun tanah Melayu dijajah pula oleh Jepun. Ganti balik dengan British, Inggeris, sampailah kemerdekaan 1957. Berapa tahun tanah Melayu dijajah, tuan-tuan dan perempuan sekalian? Selama 430 tahun tanah Melayu dijajah. Lah ni, hari ni kita baru independence, merdeka lebih kurang 60 tahun. 60 tahun lebih lah. Baru 60 tahun keadaan macam mana hari ni kita nampak. Allah uji dengan berbagai-bagai ujian. Rasa seronok ada, rasa gembira ada, rasa lapang ada. Ini nikmat. Maka akhirnya nikmat ini yang kita hari ini nampak menjadi umpan yang ramai hari ini orang lalai dan cuai, maghbunun, terpedaya, terpengaruh dengan agenda dunia yang kita kejar semata-mata, bukan akhirat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, cari dalam internet, Google,
peratusan umat Islam di Malaysia yang semayang 5 waktu, yang tak semayang 5 waktu sehari semalam. Kita akan dapat jawapan dia, 80 hingga 85% umat Islam di Malaysia tak semayang 5 waktu sehari semalam. Allah, amat-amat menyedihkan, duka cita. Bayangkan 80% tak semayang 5 waktu. Hak yang nak berdoa untuk Palestin itu 20% sahaja. Kalau katalah 10 juta Islam di Malaysia, 8 juta tak semayang 5 waktu. Hak nak berdoa untuk Palestin ni lebih kurang 2 juta. Itu pun kalau semayang hajat tak lari. Imam sebut lepas habis semayang isyak kita buat solat hajat, separuh lari keluar. Ni Jumaat tadi Imam dah buat announcement, pengurusi masjid dah buat announcement, pengumuman. Nyanyi-nyanyi pula lagi tu. Lepas Jumaat solat hajat, nun, pray for Gaza, pray for Palestine, doa hajat untuk orang Islam, umat Islam di Palestin. Separuh lari keluar daripada masjid. Kotlah boleh duduk 5 minit ke nak lama, 10 minit lah kita kata. Tak boleh tuan-tuan. Habis apa sumbangan, contribution kita sebagai Muslim? Orang tua dulu cebut, apa dia cubit paha kanan, paha kiri terasa. Tu kalau cubit, ni lagi bukan cubit, dia rasa, dia bom habis tuan-tuan. Tak rasa ke sakit orang umat Islam Palestin? Tak rasa ke penderitaan kanak-kanak umat Islam Palestin? Mereka berteriak, apa dia mereka sebut? Aina anta abi, aina anta umi. Abi dan umi, mak dengan pak mereka ditembak, dibunuh. Akhirnya mereka jadi yatim piatu. Aina anta abi, aina anta umi. Siapa nak dengar tuan-tuan? Tak rasa ke derita, sengsara, suffering yang sedang berlaku di bumi Anbiya, di bumi Palestin? Mereka sedang diuji hari ini. Apa kita boleh bantu? Allah. Aina jundul muslimin, aina jundul muslimin. Mana tentera-tentera Islam? Mana tentera-tentera Islam seluruh dunia hari ini? Bukan sikit, 2 bilion umat Islam tuan-tuan. Yahudi sekitar 50 juta seluruh dunia. Di Palestin lebih kurang dalam 6 juta Yahudi. Mana tentera Islam di utara negara Palestin? Ada Lebanon, Hizbullah, Syiah. Sikitlah kita nampak ada cubaan untuk membantu umat Islam Palestin. Di sebelah timur yang ada di situ apa dia? Syria, habis dah. Ghanab dah, Syria habis dah. Tinggal Jordan di timur. Apa Raja Jordan buat? Di sebelah selatan yang disebut Mesir, apa Presiden As-Sisi buat untuk membantu umat Islam Palestin? Masa terus berjalan. Mereka godam hari-hari al-bantayun wal sapuyun wal balunun. Tuan-tuan, perempuan sekalian, mereka godam, mereka balun, bantai, sapu ni. Dalam keadaan ni sekarang berlaku pembunuhan, boleh lagi duk mesyuarat, boleh lagi mesyuarat sana, mesyuarat sini. Tak kesian tuan-tuan dan perempuan sekalian keadaan yang sedang berlaku pada saudara Islam kita? Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Keadaan ini sedang berlaku. Ujian sebenarnya bukan untuk umat Islam Palestin. Ujian ni berbentuk keseluruhan umat Islam yang ada di seluruh dunia. Kita tak bantu umat Islam Palestin, kita khianat dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Paling kurang, paling tidak pun kita bantu daripada doa yang kita panjat kepada Allah. Doa yang kita sebut pada sujud terakhir pada setiap kali solat, baik solat fardu ataupun solat sunat. Ada qunut nazilah, ada solat hajat. Boleh, mampu buat. Sekarang dalam keadaan yang cukup very critical hari ini.
makanan tak sampai, sumber makanan habis, ubat-ubatan tak sampai, derita yang ramai, cedera dan cedera parah orang tua, orang awam dan juga kanak-kanak. Sian tengok mereka, ya Allah. Apa mereka nak minum ya? Malam ni ada jugalah ni air mineral ni air minuman tasnim, air gau. Sedap juga lah Ustaz Alimdin, bolehlah minum ni cerah elok macam air zam-zam. Tuan-tuan, umat Islam Palestin, apa mereka dapat? Mereka minum air yang tercemar. Tak tahulah sama ada air longkang, air limbah. Silat-silat ayak dah tak ada tuan-tuan, terpaksa minum ayak kencing. Tak mustahil. Kau ada air kencing, minum pun tak dapat, macam mana nak kencing? Tu, makan kilang roti depa bom pok Israel Yahudi. Habis prasarana infrastruktur, habis bekalan air depa potong, api potong, internet tak dapat. Ni pengakuan daripada rakyat Gaza, umat Islam di Gaza. Puak Yahudi sedang membunuh secara perlahan-lahan. Mereka nak musnahkan kalau boleh semua, tak hidup mati dalam keadaan yang mereka lakukan. Ini yang kita nampak umat Islam diuji. Ini baru mukadimah. Ini baru nak start. Tadi mukadimah tuan-tuan. Ini baru nak start. Cerita dunia diuji, syurga dinikmati. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bila mana kita hari ini berada di dewan besar. Satu dewan besar, apa dia? Dunia ni dewan besar. Kalau pelajar berada di dewan sekolah menghadapi peperiksaan, mereka nak jawab. Dan mereka ada waktu. Karangan, maka diberi masa 2 jam setengah. Mereka kena habiskan menulis karangan dengan berapa jumlah perkataan, 350 contoh. Kita dulu kan periksa juga SPM dan sebagainya. Tapi ujian di dunia ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tak tahu bila, sampai bila kita diuji oleh Allah. Dalam erti kata maksud kematian. Adakah 10 tahun, 20 tahun? Macam saya dah hampir 50 tahun Allah uji. Masuk tahun depan 50. Kemudian bergerak lagi 60. Panjang umur lagi 70. Soalnya kita tak tahu sampai bila Allah nak uji. Maksud nak menunggu tempoh kematian. Apa yang perlu kita hadapi ialah bila mana ujian, maka perlunya kita sabar. Sama ada ujian berbentuk nikmat ataupun ujian berbentuk musibat. Dalam kitab petunjuk nabawi bagi hati, Al-Hidayah wan An-Nubuwah lil qalbi, petunjuk nabawi bagi hati menunjukkan bahawa selagi hidup kita, yang kita nyawa di kandung badan, maka selagi itulah ujian berterusan. Ada 2 bahagian tadi disebut ujian nikmat. Yang kedua ujian musibat. Ujian nikmat ni banyak. Ujian nikmat ni banyak tuan-tuan. Sebab itu Nabi sebut di dalam hadisnya, irtanim khamsan qabla khamsin. 5 sebelum datang 5. Maksud Nabi kata rebut 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama kata Rasulullah, syababaka qabla haramik. Ujian muda ni, nikmat muda. Ada yang Allah bagi rezeki, dia ni satu orang anak yang mak ayah dia cukup bertanggungjawab. Dia hantar anak dia betul-betul sekolah agama, bagi pendidikan daripada kecil lagi dengan agama Allah. Orang ni hebat. Masuk sekolah pondok, masuk sekolah tahfiz, kemudian melanjutkan pelajaran di Timur Tengah. Ada yang pergi Mesir, ada yang pergi Jordan, Syria dan macam-macam lagi. Mak ayah ni mereka bertanggungjawab terhadap anak. Mendidik tarbiyatul aulad, mendidik anak ni menjadi manusia dan kemudian menjadi seorang insan yang mempunyai akhlak agung. Mak saya bukan ustazah, tapi boleh mengajak Quran. Alhamdulillah. Bapa saya seorang polis hutan, bukan polis pekan. Saya lahir di Sungai Petani, Kedah. Orang tua saya polis hutan. Masa banyak dalam hutan daripada di luar. Maksud, masa banyak beroperasi dengan komunis pada waktu itu.
masa zaman Cimping, Samsiah Pakir, Rashid Maidin tu di sempadan Siam tu, Thailand, Bukit Kayu Hitam pun semua tu. Operasi masuk hutan 3 bulan. 3 bulan, bukan 3 hari, bukan 3 minggu. Keluar-keluar daripada hutan, muka pun dah macam hutan tu. Orang tua saya. Anak 9 orang. Pikir-pikir balik masuk hutan pun 9 orang. Orang kalau tak masuk hutan pun 18. Wallahualam. Kurus mak saya kan. 9 orang nak besar ibu sekalian. Waktu itu rumah kuarten Batalion 4 polis depan Taman Ria Sungai Petani tu. Depan Taman Ria dulu tak ada apa. Masa tu kebun getah tuan-tuan. Hak yang ada nun jerat Cina tu. Depan sekolah Sultan Muhammad Jiwa, sekolah sains. Mana ada apa dulu. Taman Ria baru tuan-tuan. Sungai Petani dulu tak macam lah. Tu tempat saya main tu, yang depan Taman Ria tu, yang hari ni menjadi IPD Sungai Petani tu. IPD Kuala Muda kan. Masuk hutan, keluar hutan, masuk hutan, keluar hutan. Allah. Tapi itulah tanggungjawab Pok ni, dia tak lupa. Lem, anda sembahyang belum? Tu garang tuan-tuan pulih. Anda mengaji belum? Tu. Walaupun tak hantar anak pergi pondok. Saya bukan sekolah pondok. Tapi nak sebutnya malam ni, maksud dia apa dia? Mak bapak bertanggungjawab. Lem, pergi ambil juz ammah. Dulu kita duduk mengajar kan. Mak ngajak alif baris di atas A, alif baris di bawah I, alif baris di depan U, A, I, U. Dulu ngaji begitu. Lah ni A, ba, ta. Tu pun tak mengaji. Tu pun tak boleh. Senang dah hari ni. Oh dulu jenuh nak kena huruf. Fa macam mana? Ba lagu mana? Ta pula macam mana? Hamzah lagu mana? Mim, nun. Jenuh kena huruf dulu sebelum nak naik juz ammah. Oh bila mana selesai habis juz ammah nak naik Quran buat peluk kuning tu. Oh sedap masa tu. Hari ni punya mudah qiraat. Ada teknik Baghdadi macam-macam. Pun hari ni anak kita tak boleh ngaji. Nak jadi imam, Allah. Jironton laji ngam-ngam. Habis bunyi ngam-ngam. An'am tak lemari ngam-ngam. Habislah ngam-ngam. Sampai cicak pun terkejut. Daripada sini, woi ngam-ngam pun ada ke ini orang. Tu hari ni. Maka mak dan pok tadi berperanan. Yang Nabi sebut, ajak anak ampun ni semua, adibu auladakum bisalasatin khisal. Ajak adab akhlak anak. Yang pertama kata Nabi, hubbin nabiyukum. Ajak anak bukan takat kenal aku ni kata Nabi. Ajak anak sampai dia punya kasih cinta sayang pada aku ni kata Nabi. Oh yang ni payah. Kalau pemain bola sepak dunia, yang tu champion lah. CR7. Apa dia CR7? Cristiano Ronaldo 7, number jersey dia. Sampai dia tahu gaji 1 minit berapa. Boy. Gaji 1 jam berapa Ronaldo. Kemudian gaji 1 minggu berapa, 1 bulan, semua dia tahu. Selebriti, artis. Dia kenal siapa dia Angelina Jolie. Dia kenal siapa dia Britney Spears. Dia kenal siapa dia Madonna. Boy. Habis. Kenal belaka. Dia kenal siapa dia Jennifer Lopez, lagu On the Floor. Boy. Dia kenal siapa dia Meriam Belina. Dia kenal siapa dia Suzana. Dia kenal siapa dia Nyi Blorong, Indonesia, Ratu Cantik. Dia kenal siapa dia Bollywood. Apa disebut? Aishwarya Rai, Priyanka Chopra, Kajol ke Kojol ke gitulah, tak tahulah mana satu yang betul. Habis artis-artis Bollywood, Hollywood, Melayuwood, Thailandwood, Indonwood, semua kenal. Siapa Nabi? Muhammad bin Abdullah. Tak hafal, tak tahu siapa dia Abdullah. Yang Nabi suruh kedua ni juga, yakni yuhubbi ahlul baitihi. Nabi kata ajak anak-anak ampun semua
Mereka kenal siapa dia Ahlul Bait, dan sampai peringkat mereka sayang, cinta dan kasih kepada Ahlul Bait. Siapa dia? Tak kenal. Oh, tapi anak artis semua kenal. Anak Datuk Siti Nurhaliza hampa kenal. Anak apa dia? Nilopa hampa kenal. Anak siapa lagi? Mira Filzah hampa kenal. Anak Nabi kita tak kenal siapa dia Ruqayyah, siapa dia Zainab, siapa dia Ummi Kulsum, siapa dia Fatimah Az-Zahra. Tak malu kita depan Allah, depan Rasul nanti. Tuan dan perempuan sekalian, menung balik. Ramai hari ni anak-anak kita, kanak-kanak remaja yang tak tahu apa dia yang disebut agama Islam. Ialah dah bila saya ni terlibat dengan TV, tanyalah ustaz, program Tanyalah Ustaz. 3 hari lepas baru program rakaman untuk bulan 12. Tanyalah Ustaz. Tanyalah Ustaz, orang banyak menanya, mereka ambil dapat nombor telefon mana kita pun tak tahu. Ustaz, nak tanya Ustaz, apa dia? Saya umur ni 50 tahun, perempuan. Baru kering darah haid. Saya kena hadiah tak Ustaz? Allah, umur 50 tahun ibu sekalian. Ini bukan saya cong, bukan saya bohong tak. Kerana Allah saya sebut ni. Umur 50 tahun perempuan ditanya, saya darah haid dah kering, saya kena hadiah tak Ustaz? Allah. Maksud apa dia? Selama ni dia tak tahu hukum yang kata fardu ain ni. Yang ni pun tak lepas. Allah, macam manalah esok bila mati waktu itu. Telefon lagi, ada lagi yang tanya Ustaz, ni nak masuk bulan Ramadan ni. Ya, saya nak tanya Ustaz lah bab puasa ni. Kalau kita kentut pada siang hari sedang berpuasa, batal tak puasa kita? Allah, macam nak kiamat lah dunia ni. Bayangkan tanya, kentut batal tak puasa, kita nak jawab pun rasa nak terkentut. Soalan kentut ni 3 tahun berturut-turut dah saya dapat. Bayangkan menongging-nongging nak pergi kerja, nak kentut tak boleh, nak kentut terang batal puasa. Nak kerja menongging-nongging, nahan kentut. Agak-agaklah kalau kita tak boleh kentut sehari ni, ya Allah, nak jadi apa kita pun tak tahu. Meneran, tahan, tak tahulah. Penyakit kita dibuat. Saya tanya pula, kentut kata kalau batal, kencing adik keluar apa dia daripada kemaluan? Ayam. Kentut keluar apa dia? Angin. Tak apa. Yang kedua, dubur. Kubur tadi kencing, dubur. Berak keluar tai. Batal tak puasa? Saya tahu saya ustaz, tak batal. Tu. Kalau kencing, berak tak batal, takkan angin keluar kentut batal. Bagi dia fikir. Betul juga. Betul juga. Maksud dia betul lah tu. Kentut tak batal. Selama ni saya ingatkan kentut batal. Allah, la haula wala quwwata illa billah. Yang kata jahil di akhir zaman ni, wa yazharu jahlu ayqila al-ilma. Nabi kata nak kiamat tanda-tanda ni ada. Sikit orang yang berilmu dan ramai para juhala, orang-orang yang jahil. Ada lagi telefon nak Ramadan. Ustaz, saya menikah bulan Syakban ni, perempuan. Jadi saya nak tanya Ustaz ni, kalau saya setubuh dengan suami saya malam, bukan siang, malam, puasa saya batal ke tak? Lagi haru. Malam adik, makan boleh tak? Minum boleh tak? Boleh. Tu kalau dah boleh, maknanya yang puasa siang, malam tak puasa. Doa tu panjang. Macam tengkuk jerapah. Baru tahu. Saya kata dik, masuk maghrib azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus doa, tukar je. Jangan terus Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Doa subuh terus Islam. Azan ya al-bantayun wal sapuyun wal balunun. Itu fil lughati Arabiyyah. Boleh dah jalan, tak ada hal dah. Ya ke Ustaz? Ya ke? Seronok dia. Sebab dia ingat setubuh malam tu batal puasa. Puasa siang. Ini saya nak tunjukkan tuan-tuan dan puan sekalian. Maksud apa dia? Jahil. Jahil sangat hari ini ramai. Sebab apa dia? Sebab mereka tahu hidup hanya untuk dunia.
Mereka tahu hidup ni untuk dunia. Akhirat tak apa, kami tak ingat pun tak apa, dan tak ada persiapan pun, persediaan untuk akhirat. Sebab bagi dia, mereka seolah macam sama dengan puak-puak kufar. Nabi sebut dalam hadis, apa dia Nabi kata? Nabi menyatakan ad-dunya sijnul lil mu'min wal jannatu lil kafir. Dunia ni adalah syurga bagi orang kafir dan penjara bagi orang yang beriman. Sebab ada perkara yang kita tak boleh buat. Kalau kita nak bersama dengan satu orang perempuan, kita kena nikah, kahwin. Kalau tidak, zina, haram. Itu tak boleh, penjara tu. Kalau kita nak minum air yang boleh minum halal. Arak tak boleh minum. Tapi besok di syurga, waqak sandihaqa, Allah sebut, esok Allah sediakan satu gelas cawan yang berisi air ni macam air arak, tetapi tidak memabukkan, boleh minum. Cuma syad penjara dunia, kita tak boleh makan daging. Apa dia? Babi. Hak yang lain jalan, tak ada hal, tak ada masalah. Makanlah daging apa pun. Anjing tak boleh. Hak yang ada dalil mengharamkan daripada kita makan sekian-sekian, maka kita tak boleh makan. Landak kita boleh makan. Oh, landak sedap. Kalau malam ni ada buat landak rendang pedas, Allah, nikmat. 2 kalilah makan landak ni. Jangan makan duri landak tu jenuh, mati kita, mampus. Daging landak tuan-tuan sedap. Banyak yang boleh makan. Hak tak boleh kucing, janganlah. Anjing tak boleh. Arnab boleh, sembelih. Jangan tak boleh pula. Penjara ni maksud dia apa dia? Hak yang kita dilarang oleh Allah, kita banyak tak boleh buat ke? Dah, sikit je yang tak boleh buat. Yang banyaknya adalah yang boleh, yang kita boleh buat, yang kita boleh ambil. Tapi bagi orang kafir, mereka tak heran. Curi ke, riba ke, tak ada hukum. Pada mereka ni dosa. Nampak? Menipu orang, scam. Bagi orang kafir tak ada hukum, halal haram. Tapi bagi kita, ni yang kata ujian. Rasuah umpama contoh. Mak saya dulu polis, dia tak bagi anak-anak dia jadi polis kan. Baik itu seorang pun 9 orang tak jadi polis. Dia kata susah kerja polis ni. Lepas tu tadi duit macam ni lah. Duit rasuah. Dia terdedah dengan rasuah. Kita tak mau ambil. Tengok sekejap lagi. Abang ipar saya baru pencen, sarjan. Dulu dia nimbung terbaik. Last kali di Manjung, Perak. Kemudian pencen dah. Bila dia sebut, dia jenis lurus, orang semayang. Bila dia semayang, dia kata kawan-kawan duduk dalam kereta polis tak semayang, tak keluar, tak pergi masjid. Bila dia tak ambil duit rasuah, dia kata kalau dia tak mau duit rasuah, orang boykot, kawan-kawan dia boykot. Hampirlah minum seorang, hampirlah makan tengah hari seorang. Kami tak peduli lah. Pula dah. Bahaya tuan-tuan, sampai peringkat macam tu. Tu yang kata sarjan baru ni kan, di mana? Boleh pakai Alphard, kereta Alphard dan kereta Mercedes. Pangkat sarjan berapa pencen? Mak saya dulu sarjan. Orang panggil sarjan Din Sekupang. Sarjan Din Sekupang ni sebab nombor anggota polis tu 24 2 Sekupang. 24 2 10. Di hujung tu Sekupang. Lekat terus Din Sekupang. Tu Halim Din Sekupang. Tu. Orang sana kenal Orang Taman Peruda, orang duduk di Sungai Petani yang dah pencen, mereka ramai duduk situ. Bila sebut nama pak saya Din Sekupang, oh kenal apa tak kenal. Tu sarjan. Pencen berapa? Dia berhenti 700. Gaji mati berapa agak? Tu orang dulu susah. Bukan banyak gaji. Hari ni pun saja bukan banyak mana, tapi macam mana dia boleh pakai kereta Alphard dengan Merc? Mahal. Baru ni polis juga diipuh. Dia kata jam ni hadiah daripada mak dengan pak di bisnes maju. Wallahu alam. Jam Rolex 2 ketui, harga 200,000, lebih 200,000.
Polis boleh pakai jam Rolex harga lebih 200,000. Allah. Ni yang kita takut ni. Nabi dah sebut dah, min aina asabal mal al halali wal harami. Datang satu masa nanti Nabi kata orang tak peduli dah daripada mana sumber duit dia dapat. Dengan cara scam, menipu lah, rasuah, curi dan macam-macam. Al-halali am harami, mereka tak peduli dah halal haram dah pada waktu itu. Inilah zaman hari ni tuan-tuan dan perempuan sekalian. Ujian. Sebabkan nak apa dia? Nak hidup mewah. Anak-anak perempuan kita duduk belajar, ada yang di Kuala Lumpur dan sebagainya. Kemudian balik tu dia hadiah mak dia dengan beg LV. Allah. Dia hadiah dengan bapak dia jam Rolex. Tanya-tanya anak, Long, duit mana dapat ni? Long buat part time bah. Mak, kerja apa? Salon. Dia kata salon. Mak bukan tak tahu duk KL. Bukan mudah mak. Barang mahal itu satu. Ni hidup, trend hidup ni kan, nak tu nak ni. Orang pakai Pro Max, apa dia, handphone iPhone 14 yang latest 15. Tengok kawan pakai iPhone 15, takkan tengok je Eliok mengalir keluar tuan-tuan, teringin nak pakai. Duit tak ada, buat part time. Dia tipu mak bapak dia, kata kerja salon. Rupanya dia jadi satu orang yang dijaga oleh daddy sugar daddy. Nampak? Dia lacurkan diri dia, mak bapak tak tahu. Dia boleh tipu mak dengan bapak dia. Dia kata kerja salon. Rupanya perempuan simpanan kepada Datuk, kepada Datuk Seri, tak kira lah Datuk tak Datuk, orang kaya ni. Ingat tak berlaku ke tuan-tuan dan perempuan sekalian hari ni? Berlaku hari ni. Gaya hidup nak mewah, duit tak ada. Pelajar, student, gadaikan maruah diri, sanggup jual body. Yang penting dia punya hidup dalam keadaan yang steady. Gitulah lebih kurang. Dia nak macam tu gaya hidup. Ujian. Tu yang hari ni nampak anak-anak muda ni payah nak duduk di masjid surau. Malam ni alhamdulillah ramai nampak anak-anak muda, yang wanita muslimah. Mudah-mudahan lah, ya, jaga diri kita, maruah keluarga. Ni jalan yang kita boleh dapat. Kalau tidak, habis hanyut dengan ujian. Tuntutan nakkan dunia tadi yang cukup dahsyat. Tahun lepas saya pergi Belanda bersama dengan program Pusat Mu'alaf di Belanda. Ada satu perempuan muslimat, dia mengaji, belajar di University of Rotterdam di Holland, di Belanda. Lebih 10 tahun dah program. Saya di Europe, di Eropah dengan di UK. Boleh katakan UK tu dah jelajah lah, Irelandnya, dengan Walesnya, dengan Englandnya, dengan Scotland. Europe pun daripada Perancis sampai dah ke Norway, di utara Eropah, Republik Czech dan sebagainya lah. Jadi perempuan dia student di universiti. Umur dia kata dia masuk Islam convert umur 18 tahun. Belanda ni negara yang tak percayakan Tuhan. Tapi Allah Yahdi, Allah bagi hidayah pada perempuan ni. Nama dia siapa dia? Saya tanya, what is your name? Dia kata, my name is Lara. Nama dia Lara. Memang melara sungguh. Lawa ibu sekalian. Ni ada dalam ni, kalau nak tengok ni betul. Memang lawa sungguh. Mujur tak balik tu. Sebab dia dah tunang. Tu nak sebut. Kalau tidak, jenuh Salimuddin duduk di Belanda. Ini nak sebut tuan-tuan. Dia masuk Islam umur 18 years old, 18 tahun. Saya tanya Lara ni, macam mana you boleh masuk Islam? Paksaan kan? Dia kata memang rela diri dia. Sebab dia tengok wanita ataupun muslimah, classmate dia yang perempuan Islam ni, dia tertarik. Pertuturan, percakapan, perbuatan, tindak tanduk, tingkah laku, watak, dia kata cukup hebat. Akhirnya menjemput dia. Dia menarik minat untuk memeluk Islam. Akhirnya dia Islam. Sekarang umur dia 21 tahun. So 3 tahun dah dia Islam. Dalam tempoh 3 tahun Lara, you buat apa?
Oh, dia kata dia belajar. Dia belajar tentang Islam. Nampak? Ibu sekalian, anak-anak kita lagu mana? Macam mana agak-agak? Dia daripada bukan Islam, masuk Islam, mengaji, belajar Islam 3 tahun, dah boleh bertutur di dalam lughatul Arabiyah, bahasa Arab. Kita nak cakap Arab, tak tahulah. Ustaz, enta nak tanya ana lah. Enta nak tanya ana. Ustaz kata, siapa nak jawab, siapa menanya ni? Nak sebut ana nak tanya enta, jadi enta nak tanya ana. Habis haru. Satu pelajar perempuan umur 15 tahun, dia ambil PMR. Sebelum yang ada PMR ni, dia sekolah menengah kebangsaan Bacuk, Kelantan, Cina. Nama dia satu Su Winsi, itu penyanyi, itu selebriti. Wee Su Yen nama dia. Wee Su Yen, saya ingat lagi. Penerima anugerah tokoh Maulidir Rasul non-Muslim, kategori bukan Islam. Ada di PICC Putrajaya. Ingat dalam 6-7 tahun dulu. Dipilih kerana apa? Dia nak ambil PMR, dia bagi tahu pada mak, we mau angkat ini bahasa Arab. Dia nak ambil bahasa Arab. Bahasa Arab communicate. Arabic language communication. Bukan mudah. Nak kena hafal nahu apa semua ni. Nak kena tahu barakallahu lakuma ke, lakum ke. Itu. Ataupun ka. Tu kena faham tu nak letak. Yang kita sebut kadang syafakallah, syafakillah. Kan? Syafa tu mak kita doa untuk kesembuhan. Ada syafahullah, ada syafahallah. Nampak? Hu, ha lain, ka lain, kum lain. Antum, tum lain. Kunna, hunna. Tu. Dia Cina, bukan Islam. Umur 15 nak ambil PMR. Mak dia dengar anak dia nak ambil bahasa Arab. Lu gila. Gila terus. Dia tak peduli. Dia ambil juga. Dia ambil juga bahasa Arab. Dia ambil bahasa Arab PMR. Yalah, bagi mak dia fikir baik ambil bahasa Jerman lagi bagus daripada ambil bahasa Arab. Buat apa dia? Tapi tak, dia nak juga. Akhirnya keputusan result keluar PMR. Dia tunjuk pada mak dia keputusan. Rupanya anak dia ambil juga bahasa Arab. Mak dia tengok, Allah, si kalangan aku gila. Mak dia pula gila. Awak tak gila? Dapat skor A1. Bahasa Arab Cina ni boleh skor A1. Bahasa Arab, Arabic communication. Tu usaha gigih anak Cina belajar bahasa Arab. Hari ni kita nak sebut ana anta pun tak lepas lagi. Itu nak sebut. Artinya tadi, Lara tadi, dia belajar bahasa Arab. WhatsApp dia pun boleh cakap Arab. Boleh. Okay, Alhamdulillah. Dan Lara hari ni buat apa? Selain daripada mengaji belajar lagi ni. Dia kata dia jelajah seluruh Holland, Belanda ni, menyebarkan Islam, dakwah Islam. Alhamdulillah. Ada satu tempat tu daripada 3 orang Islam, lah ni dah ada 300 ni di Belanda. Dan ada satu daerah tu 1 buah masjid dulu, lah ni dah ada 5 buah masjid. Masya Allah. Gigih nampak. Biasa orang bukan Islam ni, mereka masuk Islam. Tengok tokoh-tokoh agamawan negara kita. Profesor Datuk Dr. Ridwan, yang pertama, Profesor Datuk Dr. Farid Ravi. Dulu Hindu, pekat, tengok kulit tahu tuan-tuan. Lah ni jadi rektor. Dulu kuis College University Islam Selangor, kuis. Lah ni kuis University Islam Selangor. Dia rektor. Walhal Hindu, tapi dia masuk Islam, nampak? Dia kaji, dia gali, dia kaji, dia gali Islam. Belajar ilmu Quran dengan hadis Nabi. Kita pun tak boleh. Tak mampu kita. Orang macam ni Allah bagi betul. Termasuk juga Dr. Ridwan T, Cina tu. Tapi minat dia dengan Islam. Belajar. Nampak? Firdaus Wong, pendakwah negara kita. Macam tu juga. Tengok. Dia minat dengan Islam. Bila dia minat Islam, dia perkaji.
Hari ni longgak Islam kita. Bila mana lahir mak dengan pak Islam, kita tengok hari ni rapuh iman daripada anak-anak yang kita ada hari ni. Bahkan peringkat anak pula hari ni, aqa ummahu wa jafa abahu wa barra sadiqah. 3 maksiat yang dibuat oleh anak ni, kata Nabi, menyebabkan bala musibah boleh turun secara tunai, kata Nabi. Hadis tu Nabi kata, idza fa'alat ummati 15 khasalatan halla bihallal bala. 15 perkara maksiat yang dibuat oleh umat aku, bala musibah boleh turun tunai. 15, 3 daripada 15 tu anak-anak yang buat maksiat. Pertama, aqa ummahu, kata Nabi, anak derhaka pada mak dengan pak. Ni berlaku. Yang kedua, wajafa abahu, depa lari daripada nasihat bapa. Di Ampang, Selangor dulu, saya duduk di Selangor lama, lebih 20 tahun. Masa tu kerja lembaga zakat Selangor. Lah ni dah berhentilah. Ni yang CEO zakat Penang. Dulu tak Datuk lah, ni Datuk dah, Datuk Amran Hazali. Itu sahabat saya tu. CEO zakat Penang tu sahabat saya. Sahabat karib rapat. Kerja sekali di lembaga zakat Selangor. Kenal dia. Siapa yang kenal tak bagi tahu dekat dia. Ustaz Alimdin King Salam. Amran Hazali. Lah ni Datuk Amran Hazali. Di Ampang, Selangor dulu, ada satu bapa minta saya solat hajat. Lepas habis solat isyak, Ustaz minta tolong Ustaz solat hajat dengan jemaah awal. Anak saya Ustaz perempuan. Lagu mana? Lari daripada rumah Ustaz. Sebulan dah tak balik. Allah. Dia jadi lagu mana? Saya tegur lah bila keluar rumah. Angah jangan lupa mayang. Saya tegur elok nasihat sebagai bapa ni kepada anak. Mayang. Hak yang kedua, keluar daripada rumah jangan lupa tutup aurat. Pergi mana pun jangan lupa aurat tutup. Oh, dia dengar 2 benda tu, jadi hangat hati ni anak ni. Perempuan bukan lelaki. Dia lari Ustaz sampai lah tak balik. Bulan. Kami pun buat solat hajat. Minggu kot lepas tu dia telefon, alhamdulillah anak balik dah. Alhamdulillah. Ni wajafa abahu, kata Rasulullah. Anak lari daripada dengar nasihat bapa. Yang ketiga, Nabi kata apa dia? Wa bar sadiqah. Oh, dengan kawan dia cukup baik. Nak duit bagi. Pinjam tu bagi, pinjam ni bagi. Dengan bapak, dengan mak macam singa, macam rimau, tuan-tuan. Nak telan, garang. Allah, inilah hari akhir zaman anak. Kita takut ramai pula jadi anak Kusazali. Tak mau tegur langsung anak. Oh, tak boleh Ustaz. Anak saya sebab dia bayar kereta nun Viva sebulan 600. Kalau saya tegur lebih kurang ni, dia tak bayar dah, jenuh. Saya nak cari duit lagu mana? Nak bayar hutang bank pula. Macam tu, takut tu kalau tegur anak satgi, anak kata abah bayar sendirilah kereta Viva tu. Saya tak tanggung dah. Allah, tu yang terus tak jadi apa. Mulai hari ni, saat ini, anakku yang aku sayangi, anakku Sazali kepada dia, hang nak buat apa? Buatlah ikut suka hang. Faqul ma ahbabta. Begitulah macam Nabi tadi. Nak buat apa buat, nak cakap apa cakap. Pak tak boleh buat apa dah. Suka hati hang lah. Tak mayang, biar pergi. Janganlah sampai gadai maruah agama. Sampai anak punya hal macam tu. Allah, jangan tuan-tuan. Sahabat saya kemarin, dia ada satu travel umrah. Lepas tu ada kot dalam 12 tahun kot travel umrah. Kemudian dia tutup, dia tak mau buat. Bila orang tanya, buat tutup Ustaz. Sebab tak untung lah. Tak. Syarikat saya untung. Syarikat saya tak ada masalah itu ini. Cuma saya tak tahan dengan kerenah jemaah umrah yang duk maki hamun. Saya tutup tu kenapa? Lebih baik saya menjaga maruah diri saya daripada dimaki hamun. Sebab dia ustaz, level tok guru. Dia tak mau orang caci maki jemaah. Jemaah ni memanglah, ni ujian juga tuan-tuan di Mekah. Tak dapat hotel bagus, dia pemaki merampus habis. Celaka je di Mekah. Dia tak ada tapis-tapis dah.
Kan? Haram. Haram tu sedap bunyi. Haram. Maki tu. Saya ustaz, tok guru, orang nak cakap macam tu. Baik saya tutup travel umrah daripada saya dimaki hamun oleh orang. Macam tak ada nilai kita. Nampak? Ada orang macam tu. Nasihat macam tu juga mak dengan pak dengan anak. Biar dia tak nak bayar. Tengok lama mana dia boleh buat. Kita sebagai mak, sebagai bapa, wajib kita tegur benda tak elok. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Hampa tengok, kata Nabi, perkara maksiat mungkar yang dilakukan, hendaklah hampa cegah, avoid, elakkan daripada dia terus buat maksiat. Nabi kata dengan apa? Cara yang pertama biyadi, bila ada kuasa. Mak bapak ada kuasa. So ada nak ikut tak mau ikut, itu terpulang. Tegur, kena tegur ibu sekalian. Jangan biar tu dengan rambu ramba. Oh, jangan. Berdosa tak tegur anak sendiri. Walaupun umur dah 30, mayang long jangan tak mayang. Awak alung kecil ke? Boy, jawab tu. Kita pun dengan isu tampak ni menjawab tu. Suruh mayang tak mayang. Ini tanggungjawab kita ibu-ibu bapa sekalian. Ya, dalam kekeluargaan ini amanah. Memang kita rasa berat, tapi mau tak mau kita kena juga. Kalau tidak, sampai bila mereka hidup dalam keadaan lagu tu? Menjawab anak-anak hari ni. Kita cakap sepatah, mereka 10. Ada mereka rasa nak takut. Enggak, hari ni dah. Inilah zaman yang cukup mencabar hari ni dalam pendidikan tarbiyah. Nak membentuk akhlak anak-anak. Tapi untuk akhirnya nak sebut segala ujian-ujian yang kita hadapi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kesemuanya Allah nak bagi suatu ganjaran. Allah nak bagi suatu hadiah yang cukup besar. Jerih perih, letih kita, penat, memang betul penat. Bukan mudah nak besarkan anak jadi anak yang soleh-solehah. Sabar bukan main. Sabar ni macam-macam Allah. Sampai peringkat bila anak sakit tu, ya Allah, gantikanlah ni sihat aku ni pada anak aku ni, biar sakit anak tu pindah pada aku pula. Ibu sekalian, sampai macam tu kadang mak dengan pak. Tak larat tengok anak duk menangis, ya Allah kesian, sakit. Kita tengok dia menangis, kita tahu, ya Allah anakku ni sedang sakit teruk. Ya Allah pindahkanlah sakit anak aku pada aku balik. Kesemuanya Allah bagi dengan balasan yang jazaan bima kasabah, balasan yang setimpal Allah bagi. Bukan kata sikit-sikit balasan. Tak lain tak bukan wabashshiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Khabar gembira bagi mereka yang beriman, beramal saleh. Yakni kata Allah, kamu akan masuk ke dalam syurga, dan keindahan syurga nikmat mengalir air sungai di dalamnya. Ini yang Allah sebut dalam Quran lagi, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tak sama ahli neraka dengan ahli syurga. Sesungguhnya kata Allah, ashabul jannati humul faizun. Apa maksud faizun? Ahli syurga itu golongan yang mendapat kejayaan dan kemenangan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Rupanya apa yang kita buat selama ni, doa waktu malam tahajud, daripada mulut ibu yang berdoa ni cepat direct kepada Allah. Jangan tunggu tok imam, jangan tunggu ustaz. Ibu-ibu sekalian, kita lagi dekat dengan Allah. Kita yang kandungkan anak umur 9 bulan 10 hari dalam perut, ya kita lah yang susah ni perut ni, bawa ke hulu ke hilir. Tu belum masuk mengidam macam-macam lagi. Bang, cari ketak buru nak goreng. Gue lagi haru. Mengidam ketak buru. Ya Allah. Suami kata dah gila dah bini aku. Dah bukan gila, mengidam. Kalau takat suruh cari apa dia? Kulit pokok getah kan. Pokok getah tu kan dia punya abang rebus kulit pokok getah tu, nak minum air
Merepek-repek kadang. Kan? Kalau kata abang mengidam nak telur itik, oh yang tu sedap, boleh buat gulai lemak. Kan? Bang, cari babi bahagian peha, oh tu lagi harum, memang gila babi sungguh. Tu. Bukan mudah ibu waktu mengandung, pregnant, mengidam macam-macam. Muntah tu salah cerita. Suami pakai minyak wangi, dia kata busuk. Itu biasa. Jadi kita yang menanggung ni nak lahirkan anak bukan senang. Bila mana kita tengok anak kita, kitalah yang kuat kena cepat berdoa. Bangun tadi malam, tak berhenti minta, ya Allah, Rabbana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadilah anak dan isteri-isteri dan anak sejuk mata memandang, dan jadilah anak aku ni imam kepada orang yang bertakwa. Minta lagi, ya Allah, Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak aku ni orang yang kaki solat, kaki semayang, jadi tak mau tinggal solat. Doa ibu sekalian. Mulut kita ni lebih cepat ni Allah dengar. Bangun pula tengah malam, Allah tu masuk Allah suami jangan mak je, bapak pun turut sama juga doa. Tu jangan cara tu yang kita boleh mengundang apa tadi, rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Minta doa. Dan insya-Allah mudah-mudahan akhirnya Allah akan tempatkan kita semua ke dalam syurga yang cukup hebat. Innalil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawamin atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha laghwan wala kizaba jazaa'un min rabbika 'ata'an hisaba. Surah An-Naba amma yatasaalun. Orang yang berjaya, orang yang bertakwa, kata Allah. Disediakan syurga, dan di dalam syurga ada hadaiqa a'naba, kebun macam buah anggur tapi tak macam anggur di dunia. Buah-buahan banyak tapi tak macam buah-buahan yang ada di dunia. Ambil makan. Wa ka'san dihaqa. Sebelum tu wa kawa'iba atraba. Disediakan pula bidadari-bidadari syurga. Ini seronok cerita nikmat. Kemudian gelas yang berisi air, bila minum tidak memabukkan macam arak. La yasma'una fiha laghwan wala kizaba. Dan kita tidak mendengar melainkan pendengaran yang baik-baik. Telinga ni tak dengar orang duk fitnah, tak dengar orang ribah, mengumpat, mengata, mencerca, dah maki hamun, tak. Melainkan telinga sedap dengar, telinga ni sedap mendengar. Kita tak tahu, wallahu alam. Yang pasti hebat daripada dunia. Inilah kata Allah, jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Dan balasan ganjaran daripada ketaatan mereka waktu dulu hidup mereka di dunia bersusah payah. Bahkan dalam kubur nanti ibu sekalian tuan-tuan, kita dah dapat dah bahang lubang nikmat di antara lubang syurga Allah Subhanahu wa taala. Dah dapat dah 500 tahun perjalanan nak masuk syurga. Bau syurga, masya-Allah. Nabi SAW kata Sayyidina Abu Bakar, waktu Sayyidina Abu Bakar cium dahi Rasulullah, saat Rasulullah baru wafat menghembuskan nafas terakhir, orang pertama masuk mula-mula Umar Al-Khattab, buka kain yang tutup wajah Rasulullah. Umar kata, siapa yang kata Rasulullah mati wafat, dia munafik. Yang kedua, aku akan potong kaki dia, aku penggalkan kepala dia. Umar tak boleh terima Nabi wafat. Tapi Umar merasakan macam Rasulullah ni seolah macam Nabi Isa, dia naik ke langit jumpa Tuhan, dia akan turun balik. Macam Nabi Allah Musa berkhulwah ataupun berada di atas bukit Tursina gaib 40 hari, dia akan balik. Bagi Umar, Nabi tu dia tak mati macam kita faham. Dan keluar Sayyidina Umar, masuk pula Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian buka kain tutup wajah Rasulullah, cium dahi. Kata Sayyidina Abu Bakar, apa dia? Tib hayyan wa mautan. Kata Sayyidina Abu Bakar, Nabi ni, Rasulullah ni, waktu dia hidup pun wangi, dia wafat, dia mati meninggal pun wangi. Nampak? Itu tubuh badan Nabi ni, peluh dia, dia kutip buah dalam botol. Dan
disebut peluh Nabi itu lebih wangi daripada minyak atar. Oh, Allah. Ya. Ummu Salim, mak kepada Anas bin Malik. Depa ni mahram. Nabi tidur di rumah Ummu Salim. Kemudian keluar peluh tu, Ummu Salim ni kutip masuk dalam botol. Wangi. Kan mengalahkan minyak wangi yang ada kasturi. Cukup wangi peluh Nabi. Jangan ada orang jual pula minyak wangi peluh Nabi. Tak betul. Itu jadi khurafat. Habis dah. Tak ada dah habis. Ya. Tak bersambung pun nak sebut sampai ada orang simpan peluh Nabi sampai lah. Tak betul. Itu tak kena. Tapi hakikat dia, Nabi tu yang disebut tib hayyan wa mautan, kata Abu Bakar. Hidup Rasulullah pun wangi, mati Rasulullah pun wangi. Cukup wangi. Itu special istimewa Nabi SAW. Jadi para hadirin sekalian, untuk kesimpulannya, pengajaran yang kita nak ambil tadi, dunia ni memang kita tak boleh tidak hadapi ujian. Dan kita hadapi ujian tadi, sama ada ujian nikmat, ujian musibat, saya tak sebut banyak. Ujian musibat ni cerita Allah uji dengan musibah. Maka orang yang sabar dengan ujian musibah, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'in wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Al-Baqarah ayat 155. Telah kami uji mereka, kata Allah, dengan apa dia? Rasa takut, taufan, banjir, ribut, takut. Allah uji. Kemudian Allah uji apa dia? Yang kedua, kelaparan. Ini pun Allah uji. Lapar, makanan kurang. Macam umat Islam yang sedang berada di Palestin, ni Allah uji ni. Makanan minum yang payah nak dapat. Yang ketiga, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta benda. Rumah terbakar umpamanya. Kemudian beg tangan kena ragut, orang curi rompak masuk rumah. Yang tu pun juga scammer. Yang ni banyak, hati-hati. Beratus ribu dah orang hilang duit. Scammer punya hal. Kemudian apa lagi? Allah uji dengan kematian. Ahli keluarga kena sabar. Kemudian yang akhirnya, kemusnahan tanam-tanaman termasuk ternakan mati habis. Akhirnya Allah kata pada wa basyiris sabirin, khabar gembira bagi orang yang sabar bila mana mereka menerima suatu ujian daripada kami, yakni daripada Allah. Ini yang kita kata orang yang sabar dengan musibah. Dalam hadis At-Tirmidzi kata Nabi, la yusibul mu'min syaukah fama fawqaha illa rafa'allahu darajatu biha wa hatta anhu biha khati'ah atau kama qala. Tidak kena pada satu orang tusukkan duri di bawah tapak kaki. Kena orang yang kejiman ni, buat sebab sikit-sikit dia jadi menanah, kemudian melarat. Pergi hospital, doktor kata potong. Allah, dengar-dengar potong ni, nak kata apa tuan-tuan? Sabar dia. Nabi buat perumpamaan satu potong duri. Bukan besar, potong duri macam tu je, kena bawah tapak kaki. Tapi dia sabar, kata Nabi. Melainkan illa rafa'ahu Allahu darajatu biha, Allah angkat darjat, yakni diampuni dosa dan diberikan pahala pada orang yang sabar di atas musibah yang Allah berikan pada dia. Inilah ujian yang dikatakan dunia diuji. Bagi orang yang penuh kesabaran, hadapi dengan sabar, syurga dinikmati. Mereka akan mendapat nikmat syurga Allah yang kekal abadi, insya-Allah. Cukup sekadar itu. Para hadirin yang dirahmati lagi dikasih sekalian, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua pada malam ini. Jangan kita serik, jangan kita rasa goyang, jangan kita rasa mengalah, surrender dengan apa juga ujian yang kadang-kadang betul melemahkan kita. Untuk nak semayang pun kadang-kadang jadi berat, nak baca Quran berat. Kenapa ni? Ujian. Dia tak semesti naik semangat nak baca Quran tak. Kadang-kadang kita naik semangat sampai 10 muka sehari, tapi mari dia datang tak ada semangat. Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Taha, Sadaqallahul Azim. 2 huruf aja. Tu dia mari ujian berat. Tu ada juga Taha, Bismillahirrahmanirrahim, Nun, Sadaqallahul Azim. Nun aja. Surah Al-Qalam, jadilah daripada tak ada nun.
Itu. Dan mari pasang surut tu biasa. Saat lagi dia rasa aku nak pergi surau cepat ni. Nak kuliah. Ni Ramadan tak lama lagi ni. Nak pergi tarawih. Dia mari kalau malas dengar bunyi mercun lagu raya, habis dam-dam-dum, bunyi mercun, dah mula habis. Yang ni kalah kita tu kan. Ini. Dia sibuk dah waktu itu nak raya. Tinggal habis tarawih, Lailatul Qadar apa dia? Baik dia Lailatul Qamdar. Tu. Lagi seronok dengan Lailatul Qamdar ibu sekalian. Ni iman kita ni, pasang surut. Yazid wa yanqus. Dia ada kala dia naik, wa yanqus ada kala dia turun. Tapi malaikat Yazid wala yanqus. Iman malaikat dia bertambah, dia tak berkurang. Sebab iman malaikat dia tak ada nafsu. Manusia ada nafsu. Itulah yang berbeza. Kejadian pun lain daripada sumber. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ni pertemuan mahabbah, dan mudah-mudahan kita terus istiqamah dengan Islam sampai ke akhir hayat. Sebelum saya mengakhiri, tuan-tuan dan perempuan sekalian, saya ada bawa satu produk minyak wangi ni. Minyak wangi, ini bukan minyak peluh Nabi. Jangan kata pula minyak peluh Nabi dah. Ini minyak wangi daripada Dubai. Saya import daripada Dubai, minyak daripada bunga-bungaan marjan. Minyak ni lama dah, lebih 10 tahun. Di sini baru sampai ni. Minyak ni saya buat dengan yang berbahagia almarhum Ustaz Datuk Ismail Qamus. Datuk Ismail Qamus dah meninggal 2 tahun dah. Tapi minyak ni masih ada. Lama lagi lah. Lama. Dengan izin Allah ada lagi sampai hari ni. Minyak ni telah didoa, dibaca ayat-ayat Quran, ruqyah yang telah dijampi oleh Ustaz Datuk Ismail Qamus. Maka disyifa oleh Datuk Ismail Qamus. Minyak ni tujuan dia untuk apa? Yang di antara pertamanya buat pendinding daripada gangguan jin, makhluk halus, iblis dan syaitan. Cubalah pakai. Sapu dekat sendi-sendi badan. Mandi pun boleh. Jangan pakai di pakaian, pakai di badan. Ada orang yang dia kadang-kadang anak histeria di asrama, elok beli, simpan. Kalau berlaku histeria, calit di ujung kaki dan sebagainya. Cuba ikhtiar, retiak tuan-tuan, insya-Allah. Banyaklah yang kata apa namanya, dia punya testimoni yang saya dapat. Ada kedai orang tak nampak, pakai waktu berniaga. Orang buat sihir, biasalah penyakit hasad ni banyak. Ya, penyakit ain dan macam-macam, pakai. Mana yang ada gangguan, yang ni insya-Allah. Di Kedah hari tu letak atas meja dia nak jual. Letak atas meja, dia lalu depan tu dia nak pengsan. Di Johor Bahru dia beli, dia pegang, menggigil, nak muntah. Tu tanda simptom dia ada gangguan. Macam-macam. Ada yang memberontak terus, ada yang menjerit macam-macam. Itu tanda dia, ya. Jadi siapa yang takut, itu makna ada tu. Tu di antaranya. Itu ya, untuk anak-anak, untuk kita dan sebagainya. Kadang-kadang saka, itu pun dia juga. Cuba ikhtiar mandikan minyak ni. Semoga buat 3 kali mandi. Yang kedua untuk anak-anak. Anak-anak nak pelembut hati anak, cubalah retiak. Anak menangis nak pergi sekolah, ada dah testimoni tak menangis dah elok. Insya-Allah. Bukan takat anak tak menangis, dengan mak-mak pun tak menangis dah. Tu macam-macam, nak emas, nak gelang emas, nak cincin emas, menangis tak dapat. Ambil minyak ni, lumuk sekali, senang tuan-tuan. Mudah-mudahan tak nangis dah mak ataupun ibu isteri kita. Baik, kemudian untuk jodoh anak-anak, kot ada yang belum jodoh lagi, buat mandi. Sebotol ni buat 3 kali mandi. Masuk dalam ayat baldi, mandi. Orang Terengganu, testimoni pertama orang Kemaman. Dia beli 10 botol. Ustaz, saya nak menikah dah, alhamdulillah. Yang tu belum menikah, dah menikah. Malam ni siapa yang dah menikah, nak menikah seorang lagi. Itu manalah tahu. Kot ada teringin, keinginan tu ada. TB tu takut bini lah. Pakai minyak ni mandi, insya-Allah, mudah-mudahan kot. Ya. Begitu juga suami isteri, pasangan yang bergaduh selalu, nak bercerai, gaduh nak bercerai. Sahabat saya tengok tak boleh, bini pegang lari, kejak ligan tak dapat. Dia beli minyak ni, law ni, dia pula lari, bini pula kejak dah. Tu. Jadi siapa nak mengejak laki bini, insya-Allah jangan sampai tak main subuh pagi esok lah. Tuan, ada yang masalah apa dia? Masalah luaran. Macam-macam. Yang bagi tahu Ustaz, bagus untuk kena air panas, terkena air panas ataupun minyak panas. Ambil sapu dia cepat kering, elok. Ada yang stroke, lumpuh. Dia ambil minyak ni urut sapu, alhamdulillah elok. Ada yang migrain,
ada resdung, sakit gigi pun ada. Saya pun tak tahu macam mana dia. Ustaz, saya sakit gigi ni, sapu minyak ni elok, alhamdulillah. Tu sakit gigi jerawat. Ada yang beritahu jerawat, saya letak kat jerawat, saya hilang jerawat. Alhamdulillah, rezeki berkat doa Ustaz Datuk Ismail Kamus. Cuba ketiak. Ada perempuan masalah apa dia? Fibroid. Sebelum nak jadi kanser ke sis ke, bila dia fibroid ni, cegah elok-elok. Di Lumut Perak 20 botol dia beli. 2 tahun masalah fibroid. Dia beli ni, dia sapu dekat mana hari-hari? Dia sapu dekat hari-hari, hari-hari dengan hari-hari, dekat hari-hari, dekat hari-hari, dekat hari-hari dan hari-hari. Sapu orang itulah. 20 botol dia beli. Doktor mengesahkan elok dah dengan izin Allah. Ada anak di Seremban, Negeri Sembilan, tak boleh cakap, autism. Elok pakai ni, sapu dekat leher, boleh cakap pelan-pelan dah dengan izin Allah. Itu. Dalaman boleh buat minum. Yang tak kritikal jangan minum. Yang kritikal boleh minum. Masuk dalam 2-3 titik dalam botol air suam, minum. Kanser tahap 3 di Shah Alam. Dengan izin Allah, elok doktor mengesahkan elok dah kanser dia. Tapi yang kritikal atau tak kritikal jangan. Sapu je kat luar. Buasir, sapu banyak dekat tempat buasir. Saya sebut ni banyaklah yang ada testimoni, insya-Allah. Cubalah. Dan payah nak dapat ni, saya tak ada jual di kedai. Shopee pun orang tanya, saya tak ada. Di Shopee saya tak jual. Siapa nak malam ni boleh. Sebotol harga dia berapa? 30. 250, 4 botol 100. Sebab mahal minyak ni kenapa? Sebab daripada Dubai. Bukan daripada sini buat tak. Minyak original. Yang berhajat nanti di luar, sahabat saya ada jaga dekat luar, boleh dapat minyak ni yang berhajat. Yang kedua, sahabat saya ada bawa apa nama Quran, naskah Quran untuk wakaf. Tujuan wakaf Quran niat pada arwah yang dah meninggal. Satu naskah Quran harga dia RM30. InsyaAllah kita nak menambah kita punya pahala kita dan juga pada orang yang kita niat, maka bolehlah kita buat malam ni wakaf Al-Quran niat pada arwah. Satu naskah RM30. Itu sajalah yang saya nak maklumkan. Yang baik datang daripada Allah dan yang kurang itu kelemahan diri saya, mohon ampun dan maaf. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.